بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم بالتعلم والتذكر لوجه الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memuji dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, petunjuk jalan kebaikan, kebenaran, dan mana dapat sama-sama kita melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita tengok pada sambungan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitulah pada bab menyatakan cara manakah kita nak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muka surat yang seterusnya iaitulah muka surat yang 120 iaitulah katanya setengah daripada maksiat yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga. Jangan kita mendekati akan maksiat tersebut. Disebut dulu, dia kata bahawasanya, maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7. Sebab kehidupan kita hidup atas dunia ni, 7 anggota ni belaka dua. Tangan, kaki, dah ada tangan pun kaki, dah nak kaki, mata, dah mata, mulut, dah mulut, telinga, dah telinga, perut, dah perut, kemaluan. Mana kata 7 anggota ni sentiasa kita pakai semua. Pakai semua tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Tak sentiasa. Pagi, petang, siang, malam, selagi mana kita hidup atas dunia. Maka sebab itulah kata Imam Ghazali rahmatullah, maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu mana yang 7. Sebab apa? Kerana pintu neraka itu 7 juga, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan-kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu antara 7 anggota badan. Mana kata mana 7 satu daripada 7 anggota badan hak kata suruh kita jaga, suruh kita pelihara ni, maka iaitulah yang pertama dia kata mata. Maka yang pertama iaitulah mata. Maka mata ni sebenarnya kita nak tahu dulu apakah tujuan Allah Ta'ala menciptakan mata. Tengok indah Allah Ta'ala jadi kita. Allah Ta'ala menjadikan kita ni dengan cukup lekat. Kadang apa dengan pemikiran akal kita ni tak boleh nak memikir. Mana kata orang ni Allah Ta'ala bagi ada mata, bagi ada mulut, bagi ada hidung, semua ada belaka. Oh ni ada mata, oh ni ada mulut, oh ni ada hidung, tapi rupa berlain-lain. Oh ni jenis peseng ke Cina sikit, oh ni peseng ke Bangla sikit, oh ni peseng mana
kekadazan sikit. Contohnya. Orang ni pesing mana? Panggil barah sikit. Padahal sama belah ke. Yang indahnya Allah Taala jadi. Maka yang pertamanya iaitulah anggota yang perlu kita pelihara, kata Imam Ghazali rahimahullah, mana iaitulah nikmat mata. Sebab apa perlu kita tahu, dia kata sebenarnya diciptakan oleh Allah Taala mata sana itu untuk engkau dapat melihat segala sesuatu. Sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Sebab tu dia kata sebenarnya Allah Ta'ala menciptakan mata ni apa? Supaya nak mudah kita tengok sesuatu yang apalah kita nak guna untuk hajat kita. Nak kita nak jalan, kalau nak nampak mata Allah tengok. Mata tak ada. Kalau takdir kata blackout habis hutih dungung ni, contohnya malam-malam hau gagal, tak tahu nak jalan ke mana, tak nampak. Tu tara mata hau jerah ni. Tapi apa telah kalau Allah Ta'ala tarik nikmat mata Allah, sesat ada arah. Panggil tak ada arah nak pergi mana lah ni. Tak, mana fardu takdirnya bangun pagi esok, hari ni marin dulu, apa 40 tahun lepas kita boleh tengok, macam-macam boleh tengok. Tiba-tiba bangun pagi, tiba-tiba dah oleh. Allah Ta'ala bagi tutup, boleh tengok lah. Mata rosak, orang panggil pelihatan tu rosak. Maka panggil pada ketika itu barulah berasa Allah besarnya nikmat mata. Sebab itulah sebelum jadi begitu, maka hendaklah kita mensyukuri dulu nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi. Sebab mata ni banyaklah kita nak guna untuk keperluan hajat kita. Kita nak beli, kita nak nyucur, kita nak pegang duit, kita nak bawa kereta. Kena mata kena tengok. Dan lagi pula dia kata dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban dan keindahan ciptaan langit dan bumi. Mana? Dengan mata juga kata tadi, mu boleh tengok akan perkara keajaiban. Mana keajaiban? Mana benda pelik? Tengok Allah Ta'ala menciptakan langit, Allah Ta'ala menciptakan bumi. Nak bahawasanya Allah kata Allah Ta'ala menjadi fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi sepanjang 7 hari. Mana kata Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, maka Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi tak ada satu pun tiang. Kita tengok, kita pergi belah Eropah, tak, kalau siapa lah tak pergi, tak ada tiang. Pergi Mekah tak ada tiang. Nak pergi ke Pahang tiang tak ada. Apa mana tiang langit? Yang keajaiban Allah Ta'ala jadi pada perkara yang zahir. Apa telah lagi keajaiban yang berbentuk rohaniah. Orang ni mula-mula ni Allah perangai ni jahat pada kira. Memang jahat. Tiba-tiba hari ni lama tak jumpa, nampak ngajar orang dah ni. Nampak abang hidup bagi mana motivasi ke orang. Padahal dulu arti macam tu ni. Padahal dulu ni orang makruh, tiba-tiba nampak molek. Mana Allah Ta'ala bagi ajar, Allah Ta'ala beri hidayah, dah pelik bagi Allah Ta'ala. Bila nampak Allah besarnya dan Allah Ta'ala nak bagi petunjuk ke orang, kali mata je. Tapi kalau Allah Ta'ala tak mau bagi petunjuk, mana kata, mana majlis ilmu duduk depan tangga duduk hari. Kalau Allah Ta'ala tak petunjuk. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk, jahat tara mana pun nak sekali mata je. Yang ni keajaiban. Keajaiban yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni banyaklah. Keajaiban kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Dengan Allah Ta'ala menjadikan gunung ganang, dengan keadaan mana jadi pokok kayu bahawa terbang tumbuh macam pada terbang habis pada habis racun dah pakai nak racun hidup semacam keajaiban Allah Ta'ala. Orang kata bakar racun ni mahal sekali, memang dah tumbuh tumbuh juga. Mana Allah Ta'ala kata setengah dari keajaiban Nabi kata, mana bahawa setengah daripada berlaku tanda kiamat. Mana Nabi kata akan padang pasir, mana padang yang tandus asalnya akan dikurungi dengan perkara-perkara kehijauan. Mana hak dulu tak taji tumbuh, mana kata khotangnya tiba-tiba dia tumbuh dah buah kayu. Mana kata kita tengok tanah Arab ni banyak dah tumbuh buah kayu. Mana tu Nabi kata setengah daripada tanda kiamat. Tanda kiamat.
Mana bila tahu gitu, tahu saja. Oh, tanda kiamat, kau tahu saja. Mana Nabi suruh kita mempersiapkan diri. Dah siap diri sebelum kamu datang pada kiamat yang besar. Mana kata kita melihat akan keaiban dan melihat keindahan ciptaannya ni Allah Taala, mana ciptaan langit dan bumi, dan sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya, mana nak mengambil iktibar daripada apa yang kita lihat. Sebablah bila kita tengok suatu perkara, hendaklah hati kita sentiasa ingat kepada Allah Taala. Seperti kata Fuwais Surat mana itu, hendaklah kamu ni sentiasa hatimu ingat kepada Allah Taala. Ingat semua. Apa juga dalam keadaan hidupmu, sama ada mungkin mana pun, mana dalam keadaan apa juga hatimu ingat kepada Allah Taala. Bila mu tengok suatu perkara keajaiban, mana hendaklah kamu ingat kepada Allah Taala. Batu kita buat Masya Allah. Bila tengok benda-benda pelik, benda indah, Masya Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Mana kita tengok Subhanallah, Maha suci Allah. Tara ni tu hamba Allah indahnya. Bukan tengok saja, bukan wigalut saja. Sebab tu Allah kata siru fil ardi, hendaklah kamu jalan atas bumi aku. Apa ni berjalan? Suruh tengok akan cipta aku. Pergi sini suasana kampung ni lain, pergi situ suasana kampung ni lain. Pelik-pelik kampung kita dak makan benda ni, kampung dia makan tu. Allah kampung kita kalau mana contohnya, mana kalau caluk ni sejupah, kalau pergi Melaka Allah wahai makan sungguh ni. Kita dak wahai. Mana kata Allah Taala menjadi keunikan dalam satu kaum itu. Mana nak ayatnya? Tanda tu, tanda kebesaran Allah Taala. Sebab tu Allah Taala suruh berjalan lepas tu. Bukan berjalan suruh galau saja-saja dak, suruh tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula katanya bahawasanya dan keindahan ciptaan langit dan bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar daripadanya. Maka apabila tahu dah kata bahawasanya mata ni Allah Ta'ala menjadikan pada kita, iaitulah tujuannya mana supaya dapat kita melihat menggunakan mana. Yang pertama, mata ni ada manfaat, sama ada manfaat keduniaan dan juga manfaat keakhiratan. Bukan ada manfaat dunia mana? Manfaat dunia seperti kita nak berjalan, seperti kita nak kerja, kita nak cari nafkah, kita nak makan. Kena tengok kok mai makan dalam gelap ni, berapa ekor tak cicak dalam tu tak tahu. Tapi bila tengok, ada ni boleh buang sikit-sikit dah. Kalau dak nampak kok orang kata makan dalam gelap tak kali apa dak nampak benda dah. Contohnya. Tapi kalau makan tak cicak orang gelap buruk, makan najis ni dak haram, makan najis dak gelap buruk ni. Gelap buruk dia kata mana hati gelap. Mana kata jadi berat apalah kita berasa berat nak baru mayang subuh. Apalah berat nak buat ibadat, rasa beratlah nak berzikir, beratlah panggil nak semayang, beratlah nak baca Quran apa. Tengah daripadanya makanan yang masuk dalam perut kita ni ada perkara-perkara najis lah. Bila masuk jadi berat. Lepas tu orang tu kata, awang jangan makanlah semua. Dak gelap perut. Gelap perut juga orang ada makan dak senang perut pun. Tapi gelap perut ni gelap hati tu gelap. Kan najis. Maka dia kata tu manfaat dari segi dunia dan manfaat di akhirat mana? Seperti kita tengok Al-Quran. Maka kita tengok kitab-kitab ulama, karangan ulama, kitab-kitab karangan ulama pun ada di dalam tu menyatakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis-hadis Nabi yang disebut dalam tu. Dan juga mana? Keadaan nak tengok kaki, tengok mana? Iaitulah pada nak berjalan ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala. Bahawasanya barang siapa yang datang ke rumah Allah Ta'ala, maka kali satu langkah, maka Allah Ta'ala akan hapus segala dosanya. Langkah kedua, Allah Ta'ala akan beri kelebihan kepadanya. Tengah ulama kata banyaklah, tengah kepada mana kelebihan kepada dia, tengah daripada diamalkan dalam keluarga dia, dalam amal rumah tangga, itulah dalam rezeki melimpah ruh, mana Allah Ta'ala memuliakan. Mana kata kita berjalan tu nak ngajak mari rumah Allah Ta'ala, mari masjid, mari dengar kuliah, Allah dapat pahala. Bukan pahala kaki, pahala mata dia tengok tu. Tapi balik kita hak balik nak pergi masjid tujuan dah tu hak aridi, hak baru datang. Tapi tujuan asal kaki nak pergi masjid. Tapi tujuan pergi masjid tu tujuan dia. Tu hak baru. Hak baru mana hak sampingan. Ada orang nak mari masjid memang nak sembahyang. Ada orang mari masjid apa?
puah dah nak benda mari saja. Ada kan? Ada orang mari saja apa? Cari ada benda barang baik saja. Mana atas niat masing-masing. Sebab itulah Nabi kata al-a'malu binniyat, bermula segala amal itu terhadap niat. Walaupun benda tu baik dah, comel dah, tapi kalau niat kok benda jahat jugalah benda tu. Tapi gitu masih boleh pahala boleh. Tapi kalau gitu juga hanya nak buat jahat, maka tak ada benda satu. Tapi kalau niat saja apa? Niat kerana nak nuntut ilmu, niat kerana nak sembahyang berjemaah, maka lagilah boleh pahala. Balik mata boleh pahala dah. Niat pula kau boleh pahala pula. Kau banyak tambah lagi. Jalan tu diapung dah, maka banyaklah samping-samping. Sebab itulah dia kata, kata ulama, orang yang paling bijak dia boleh melakukan ibadat dalam waktu yang sama, banyak ibadat boleh buat. Mana? Dalam satu masa banyak ia boleh ibadat. Mana? Seperti dia, seperti ia berjalan, mata dia tengok tak tepat, kaki dia jalan boleh pahala, mata dia tengok dapat pahala, dak mulut dia bertasbih pada Allah Taala dapat pahala, niat dia mana niat yang baik, mana kata banyak pahala dengan satu masa. Contoh dia lah, imam berjalan kaki pahala dah, mata pahala dapat, mata niat dia niat baik pahala, mata mulut pula tasbih pada Allah pahala pula. Mana kata dalam perjalanan itu banyak melalui anggota diri dapat. Itulah pahala daripada Allah Taala. Dia kata orang yang bijak, kata ulama, mana orang yang boleh mendapatkan ganjaran pahala dalam satu masa. Dalam satu masa banyak benda-benda hak boleh buat manfaat pahala itu. Dan lagi pula dia kata memelihara tu dari segi bab dunia, bab akhirat lah. Tu akhirat, tengok Quran, tengok mushaf. Dan lagi pula dia kata maka pelihara olehmu, dah tahu dah kata Tuhan ni menjadikan mata kita ni benda-benda hak molek, benda hak sepatut kita guna, maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Mana? Maka pelihara matamu daripada 4 perkara mana? Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Seperti saya bapa ke musafir ni, nak pergi budak, nak pergi mana? Nak pergi kedai buah lah. Apa? Tu haram tu. Mana? Melihat perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram ni sah nikah lah kita. Mana? Siap benda macam-macam lah nak ni. Pergi satu ni, tujuan nak kita tengok. Tahulah kita tengok buah dia, wallahu a'lam lah tu dah. Maka dia tu melihat perempuan yang bukan mahram, maka mata ni pun mendapatkan maksiat melalui maksiat, melalui mata. Dan yang kedua, melihat gambar-gambar lucu. Mana? Yang membangkitkan syahwat. Banyak ada ni senang hanya di hujung jari saja. Tadi makasih. Sebab itulah telefon ni orang panggil, asal kejadiannya orang panggil dijadikan mana? Iaitulah dengan keadaan fatrah. Fatrah kita ni Allah Ta'ala menjadikan kita dalam fatrah. Fatrah ni bila kita timbul atas dunia, tak ada dosa, tak ada pahala. Ada dosa, pahala tak ada. Kita hidup atas dunia, mana kata tak ada benda bersih. Macam telefon. Telefon kita beli mula kedai, ada tak benda molek? Tak ada, kosong. Ada benda satu pun. Pakai sikap beli telefon. Contohnya. Tapi atas diri kita, kalau kita guna telefon tu mana? Kita pergi ajar budak sana, ajar benda hak tak molek, benda hak mengarut, maka saham boleh pakai kita. Tapi kalau telefon kita pakai, telefon kita guna benda hak tak molek, maka berdosalah melalui telefon. Tapi kalau kita beli tu menggunakan mana? Tengok benda-benda baik, tengok video-video ceramah contohnya. Dah, apa panggil penuh dengan kebajikan. Maka mana orang panggil dari segi kita tengok tu dapat pahala juga. Maka dia kata melihat gambar-gambar lucu dan membangkitkan syahwat. Bangkitkan syahwat. Jadi khoyas seorang lah. Khoyas seorang macam-macam lah. Maka melihat ni pun mana menjadikan seseorang itu mana haram lah. Orang panggil maksiat dengan mana? Dengan mati. Sebab itulah setengah daripada hilang kemanisan seseorang melakukan ibadat pada Allah Ta'ala apabila dia tidak memelihara matanya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Atau memelihara mata dia, tak jaga mata dia, tak boleh tengok belakang. Maka ni jadi hilang. Apalah buat ibadat dah, semayang dah jadi tahu hebat.
Nah, baca Quran tak ada tahu habis bahasa. Sebab itulah. Mana punca salah satu apabila melihat perkara-perkara. Dan yang ketiganya mana melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Mana dia tengok orang ni dalam dia kata orang ni pasal dia jalan gini dah. Kalau banding aku baik aku lagi. Tengok orang panggil tengok dengan pandang sombong. Mana ada orang dia tengok orang sebab itulah kalau orang tengok orang dengan mata lalat sudah. Dia tengok orang nak cari air orang ni kata kat mana tak kena dia ni. Nah. Sebab dia berasa je lebih. Dan bila sebab itulah kata Imam Ghazali, jahil yang paling jahat sekali dalam banyak-banyak jahil yang paling jahat sekali apa dia? Apabila orang merasa diri dia lebih. Nah. Berasa diri dia baik. Berasa diri dia molek pada orang. Berasa diri baik. Dia molek, hak ni lah kata Imam Ghazali, hak paling jahil yang paling jahat sekali. Sebab apa? Dan bila dia berasa diri molek, berasa diri dia baik, mana akan berlaku? Dia nak tilik orang. Orang ni jahat, orang ni tak kena. Tak, apa dia, orang ni tak pandang berlaku. Macam orang buat rumah lah. Bukan nak mari tolong dah, mari nak kabur. Dia kata tak kena buat gini ni. Dah kalau kita dah buat gini, dah buat usah-usah orang. Kita kerja tahu lah. Dan dia pun dah berasa lebih. Dah. Orang ni pun dia pun memang orang lama juga, contoh lah. Dia pun orang lama juga, orang perlu juga, dia pun perlu juga. Tapi rasa dia ni lebih pada orang ni, dia ajar orang budak ni dah buat pun ajar je. Gini. Dah macam ni nak bersih sejik dia. Dah bukan buat gini, tak kena buat gini ni. Dah orang buat gini, dia buat pun tak buat pun. Dah. Cuma panggil nak menghina orang, nak kata orang ni tak pandai. Dah benda kalau kita dah buat gini ni, rumah gini ni. Dah. Mana kata dia pandang orang, pandang dengan pandangan hina, penghinaan. Penghina lah. Sebab apa dia boleh pandang hina ni? Sebab dia memandang diri dia lebih baik daripada orang. Tapi kalau orang tu berasa diri ni, kita pun dah molek mana, maka ni nak hina orang pun tak apa. Nak hina orang kita pun teruk juga. Situ. Bila letak kita rasa kita ni teruk juga, nak hina nak kata ke orang, dah nak apa. Dan yang keempat ialah melihat keaiban orang lain. Mana kata suka cari mana? Suka jaga tepi kain orang. Dok tengok orang ni dok kena, orang ni awak sikit pun dok kena. Awak sikit pun dok kena. Sedangkan kain dia belakang rabuk habis, dak nampak benda dah. Tak ada benda dah. Nah, tinggal tubuh je. Nampak kulit saja belakang. Nampak depan molek. Belakang dak benda dah. Mana? Dok pandai tengok orang semua. Siapa hak belakang pun hak diri pun dak nak tapung. Dak nak tapung, dak nak jahit apa? Kan duduk tilik orang. Dak macam ni kita ni rumah dak buat gini ni, padahal rumah dia cerbur dah. Tangga nak utuh dah. Tangga nak utuh tapi orang dak kena semacam. Nak apa? Kerana melihat keaiban orang lain. Ni berat. Orang panggil orang hak jenis buka aib orang lihat, bila melihat aib orang, dia buka macam mata lebah. Benda bila dia berasa dak berhati dengan orang, dia tengok sekejap, dia tengok hak mana point hak nak boleh beri orang ni malu. Benda tu tak ada masalah, padahal masalah sikit je. Bila tengok kerana dia ni beti kuasa nak marah, dia sentiasa nak cari aib orang. Orang ni dak kena, hak ni dak kena macam-macam. Tapi kalau orang bila cari orang panggil orang yang mata lebah, dia mencari kebaikan. Dia tengok orang hak baik dia terima, hak tak baik dia tolak tepi. Dia ada nak okey. Yang mana dia cari hak benda-benda baik. Dia tengok orang ni benda hak boleh kita ambil manfaat dengan dia. Bukan kata orang ni benda kita nak benda hak paling teruk sekali dia tak. Dia tengok benda ni ada benda boleh manfaat pada dia. Habis tu ni dari segi iaitulah mata lah. Apa panggil maksiat, mata yang perlu kita jaga, perlu kita pelihara lah. Mana kata mata nusa anugerah Allah Ta'ala bagi. Kalau takdir Allah Ta'ala lah orang minta upah kita pun kalau bayar 1 juta tak boleh pasti. Orang kata nak bayar 1 juta nak lah. Lepas ni mata tu kita nak pasti. Hutang 1 juta nak lah. Kata kaya 1 juta ni. Bukan sikit. Mana kata duduk saja cakap mata boleh duduk saja di 1 juta berapa tunang dah dia makan itu. Kata dak padang. Nak kerana panggil gilah pakar tara mana pun hebat, tara mana pun kalau gimana pergi hospital nak upah nak mati asal macam orang kita ada ni dah boleh. Kalau sekiranya panggil setengah daripada kalau mana, kalau darah pun lain dah.
Tak darah ni, kalau kita panggil derma darah lah. Orang perlu darah, pergi derma darah, silap pergi derma darah. Lain dah. Mana lain perangai? Perangai ni pelik ni, rupanya ambil darah orang lain. Tak, pergi tegak. Tak, benda sungguh lah. Terkadang tu. Sebab apa nak ayahnya? Nak boleh nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni, nak boleh dapat asal balik, memang tak dapat dah. Sekali tu je. Mana? Perlulah mana kita besarnya, iaitulah manfaat mata yang perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Habis tu. Dan yang kedua pula, tu anggota yang pertama kita ni jagalah, kena pelihara lah. Sebab itulah Nabi suruh kita, mana? Hendaklah kamu mencegah mata, jangan kamu memandang, hendaklah kamu menutup mata. Mana cegah mata daripada melihat perkara haram. Lihat kali yang pertama tu dah apa lagi? Nak lihat kali yang pertama tu orang panggil tersalah, bukan ajak kita jalan naik motor, tiba-tiba orang lalu dah puang lalu belakang puang, kita betul tengok dah pergi. Nak pertama lalu pun kita pun istighfar, astagfirullahalazim. Nak tengok kali yang kedua, ni baru pandangan daripada syaitan. Nak tapi jangan buat tafsir pula. Tengok pertama ni, tengok pertama dah apa, orang dah apa. Nak tengok lama kan. Nak tu pedepung patut banget yang api-api dah. Mana nak wayahnya tu haram dah. Ini apa panggil tengok dengan kali pertama. Dan yang keduanya iaitu menjaga telinga. Telinga ni lah. Yang ni jaga telinga ni jadi yang anak telinga lah, sebab orang mendengar ni bukan dengar dengan telinga. Nah orang dengar ni bukan dengan telinga. Dah dengar dengan tu. Telinga ni apa panggil sebagai alat saja. Dah orang panggil tempat untuk didengar. Tapi dengar sebenarnya mana? Dengar anak telinga. Tengok orang ni telinga ada, tu mana dok dengar? Tu hati-hati dengar bukan dengan telinga. Dengar ni, dengar dengan anak telinga tu, gendang tu. Dan gendang pecah kok. Nak beribu-ribu habis pakai. Pakai sarung nak boleh dengar ni. Anak yang nikmat Allah Taala. Orang sanggup habis beribu-ribu apa? Sebab nak dengar. Sanggup habis mana? Beratus-ratus mic nak speaker apa? Sebab nak dengar wisdat. Tambah selagi hak mengajar lagi ya. Nak dengar wisdat lagi ya. Mana kata telinga ni ialah salah satu daripada nikmat anggota yang Allah Taala bagi kita besar. Manalah kalau dia kata hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah. Bid'ah ni benda. Jangan bid'ah mengikut Wahabi dah. Bid'ah tu sak belaka ada bid'ah sini ni apa bid'atun dalalah. Kerana kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia mengatakan bahawasanya mana kata iaitu kul bid'ah ni apa panggil bid'atus sani. Bid'ah ni ada dua. Yang pertama bid'atun hasanatun, bid'ah baik. Yang kedua bid'atun dalalah, bid'ah sesat. Bid'ah sesat ni lagu mana? Bid'ah sesat ni bid'ah yang tidak ada sandaran daripada Nabi, tidak ada sandaran daripada Quran. Dengan pakai ilmu qiyas pun tak ada, pada ijma' ulama pun tak ada, dengan panggil mana qiyas pun tak ada juga. Mana kata dia reka-reka sendiri. Mana tidak ada. Mana apa panggil bid'ah tu dalalah sesat. Adapun bid'ah hasanah ada sandaran daripada Nabi, walaupun dengan kata qiyas sekalipun. Qiyas ataupun ijma' ulama. Kalau pakai bid'ah ni sesat, geng itu. Tak jam apa? Naik kereta, naik motor. Dia kata tu bid'ah dunia tak ada bid'ah. Kalau dunia tak ada bid'ah, pakai kereta mari sejik tak boleh pahala lah. Pakai sejik mari sejik, pakai kereta tak boleh pahala. Pakai mic ni ngajar ni tak boleh pahala. Benda dunia. Tapi oleh kerana benda ni dunia, bila kita guna untuk akhirat boleh pahala. Bid'ah tak? Bid'ah panggil bid'atun hasanah, bid'ah baik. Mana kata hak kata jangan perkara-perkara bid'ah ni perkara bid'atun dalalah, bid'ah sesat. Sesatlah. Sesat ni seperti amalan-amalan khurafat. Mana? Seperti pergi sembah. Mana? Mana kata seperti pergi minta nombor ekor kubur, kubur macam mana? Dah pergi kubur Tok Syekh punya mana? Tok Ali. Mana? Pergi minta nombor ekor tu dah boleh dah. Ada pun kita pergi kubur Tok Ali tu, bukan kita pergi sembah. Seperti mana Nabi kata, iaitu kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha, maka hendaklah kamu ziarah kubur. Ziarah kubur ni tak kira lah apa dia pun. Kubur siapa? Kubur orang Islam lah.
kubur tok wali ke kubur mak ayah kita ikutlah. Cuma kita pergi ziarah kubur tu, kita mengharapkan barakah daripadanya apa? Mudah-mudahan ya Allah menjadikanlah aku ni seperti orang soleh ni. Hak dalam kubur ni banyak buat ibadat kepada banyak ingat kepadamu, jadilah aku ni supaya aku banyak ingat kepada dia. Dak ingat kepadamu ya Allah, sebagaimana anugerahkan kepada dia. Dak kita dah minta sama ihdinas siratal mustaqim. Dak tunjuklah kami jalan yang lurus. Manalah tu? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, daripada orang-orang soleh, daripada orang yang mati syahid. Nah, apa telah lagi ke kubur Nabi lagi lah. Nah, Nabi SAW. Mana kata mana? Bukan kita minta dengan mayat tu, kita minta Allah Ta'ala. Tapi mudah-mudahan keberkatan orang waktu khilaf lah, ada kata haru. Nah, khilaf panggil benda khilaf. Ada esah dah nak buat sudah. Nah, ada perlu balah. Hak kata syirik ni mana kita pegang hak ni lah yang tolong, hak boleh tolong lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah lipat ni. Melainkan dia seorang aja. Ni tak boleh lah. Kita mengharap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Cuma kita mohon mudah-mudahan Allah Ta'ala terima permohonan kita. Nah, macam kita ni lah. Nah, Allah Ta'ala terima boleh lalu. Nah, tapi kita tahu lah kita ni banyak dosa. Macam ni lah kita nak pergi jumpa raja, kita nak kenal raja ni. Nah, raja kita ni. Lalu bila kita nak pergi jumpa dia, nak guana apa suruh kita ni diterima. Nah, pada hari dia nak terima tu boleh je. Siapa dia? Lah kali kita orang dekat orang kanan dia. Tak kenal kanan dia. Maka dia kata tu mudah-mudahan selalu boleh terima lalu. Mana kata begitulah, mana kata kita kubur orang soleh ni apa tujuannya? Mudah-mudahan ada keberkatan kita. Itu nak mohon barakah, mudah Allah Ta'ala tengok kita ni. Tak, nama Allah Ta'ala dan Nabi kata dalam ayat Al-Quran, Nabi kata Ja'akum apabila datang kepada orang mukmin. Apabila datang orang mukmin kepadamu ya Muhammad, dia minta ampun kepadamu. Maka aku akan ampun dosa kamu. Bila meminta orang mukmin ni, dia datang akan dia ni banyak dosa padamu. Lepas tu nescaya minta supaya aku ampun dosa dia, maka aku akan ampun. Mana kata orang ni dia bertawassul kepada Nabi. Betul kita baca dalam surah daripada doa perkenalkan Allah Ta'ala doa kita nak kenal Allah Ta'ala. Mana dimulai dengan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Kita minta mana? Nyebut nama nabi-nabi. Apa dak ayat Tuhan. Nak panggil adab kita. Adab lah. Batu dia kata janganlah dengar dengan perkara-perkara bid'ah, yakni bid'atun dalalah, bid'ah sesat. Bid'ah dalalah sesat lah. Ni lah Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Tiap-tiap bid'ah tu sesat, wa kullu dalalatin fi nar. Tiap-tiap sesat tu dalam neraka. Batulah ulama bahas kullu itu bukannya jamak, kullu itu isim mufrad. Bila isim mufrad kullu tu mana kata mana dia tidak dikatakan sekalian kalau jamak belaka. Mana situlah dia membahagikan kata itu. Mana kata ulama ni buat belah kedah. Mana kata ulama ni apa bahas belah kedah benda tu. Buat baik belah kedah. Mana buat molek belah kedah mudah kita nak beramal. Habis itu. Ataupun seumpama bid'atun bid'ah. Atau perkataan yang jahat. Mana seumpama bid'ah. Seperti yang panggil sihir, seperti ilmu mana pergi puja, mana pergi beri mana hari ni kena jamu, hari ni air laut ni tak kena jamu buat pulut kuning mulai air kampung. Apa ni? Air kat lagi nak pergi laut hari tak ada ikan kata. Nak apa kena bagi makan tu hari percaya dengan benda tu. Nak macam hak berlaku dia ni di Lampung tu, nak hak gempa bumi tu. Belah-belah buka bumi dah lagi ambil pulut kuning mulai ayam pergi letak patah apa? Dia kata hatulah marah dia ni. Dah kan Allah Ta'ala yang menurunkan bala. Buat lagi benda-benda khurafat. Tu panggil khurafat. Mana mensyirikkan Allah Ta'ala. Ada orang pergi kubur, pergi ziarah kubur, khurafat apa je. Nak pergi mandi tak khurafat. Nak pergi mandi bubu.
Hak khurafat ni mana? Anggap kata air ni dah lebih power, dah boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Tu dah boleh. Sebab tu orang ngaji sifat 20 ni dah. Nah, bila ngaji bab sifat 20 reti lalu ni tara ni bab etikot kita. Nah. Lagi mana tak buat-buat benda-benda khurafat seperti ketika menyembah. Nak pergi sujud ke dia, pergi rokok ke dia, tu tak boleh. Pergi kubur rokok kubur. Nak pergi kubur sujud kubur, tu tak boleh nah. Ada pun pergi kubur apa? Pergi zikir la ilaha illallah. Nah, pergi sebut nama-nama Allah Taala itu tak ada. Nah, kita sebut nama Allah Taala. Allah Ta'ala berkata alladzina yadhkurullaha qiyaman, hendaklah kamu ingat pada Allah Ta'ala sama ada dalam keadaan kamu duduk, kamu di mana saja kamu berada, maka hendaklah kamu ingat pada Allah Ta'ala. Hatta di dalam tandas pun kena ingat Tuhan. Lagu mana ingat? Yang ni hati ni kena hidup serta ingat pada Allah Ta'ala. Nah, tuan ingat, mana kata bukan kata dalam tandas ingat Tuhan ni kena sebut subhanallah subhanallah. Kata gilim dia pula ni. Dah aman sebut subhanallah. Nah, yang ni ingat ni hati kita tu kena sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, tak sebut Allah 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 Allah. Tu dalam hati tu mana barulah mana hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atau perkataan yang jahat atau perkataan yang sia-sia. Mana perkataan sia? Perkataan yang jahat. Seperti tadilah, seperti mopah, seperti fitnah, perkataan jahat, ataupun seperti mana? Minyak mana kata seperti apa panggil mencarut. Mencarut boleh jadi ikon. Boleh carut, boleh kata benda lebih kurang, boleh jadi ikon boleh dah ni. Kalau kata benda baik-baik, go out. Kalau kata benda-benda hak benda carut ni nampak view banyak, lalu tu akhir zaman berat penat ni. Mana nak royaknya akhir zaman ni Nabi kata jadi terbalik dah. Setengah daripada tanda akhir zaman Nabi kata dunia jadi terbalik. Balik kau ni hak benar dikatakan salah, hak salah dikatakan benar. Mana hak nyarok apa cakap ngaruk ni, hak nyaruk ni lah mana dia jadi naik ikon, jadi orang besar dah, dia jadi contoh. Dah kan orang hak perbuatan akhlak molek akhlak baik ni, hak ni diketepikan dah, ni doktor ni. Nanti akhir zaman Nabi kata berlaku dah, berlaku dah. Berlaku dah. Dan lagi pula dia kata menjaga telinga mana? Atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia. Mana perkataan sia? Sembang saja-saja. Kenapa? Sembang tu, benda perkataan sia ni saja-saja sembang. Sembang bab tu, sembang bab ni. Sampai pasal tu, kok 4 pagi. 4 pagi tu. Sembang kali. Maksudnya sia-sia. Mana kata sia-sia ni bukan sembang pasal orang. Bukan sembang pasal benda. Bukan sembang pasal urusan nak cari rezeki esok nafkah dah. Sembang saja. Dah hari ni sport ni berapa eci nak pakai, dak orang ni nak lawuh apa ni. Dia kalau spoiler kalau pakai ni orang ni orang jenis nak kereta. Kalau jenis yang nak motor dah pakai rusuk ke sekejap dah. Macam-macam. Sembang saja dalam benda-benda perkara-perkara hak sia-sia dah. Mana kata perlu kita pelihara jugalah. Ataupun bukan kata sia-sia ni benda haram dah. Dah haram ni kalau tak kait kata perkara berdosa, tak dosa. Mana kata sia-sia ni pun perlu kita jaga pula. Sebab Allah kata bahawa min isnil Islam, setengah daripada keelokan Islam pada seseorang tarku ma la ya'nihi, hendaklah dia meninggalkan akan perkara yang sia-sia. Lagu mana yang meninggal? Cakap dia kata baik tasbih lah, tak baik berzikir lah, tak duk sembang-sembang begini. Apa yang ada masa. Terkadang kalau orang ada sembang dah nak zikir pula dah, nak baca Quran. Lepas semaya esok dia orang tunggu dah kopi. Nak pergi selalu. Apa-apa? Akan apa ni? Sembang apa panggil berkata dengan sia-sia. Haram tak haram, tapi setengah daripada tanda eloknya seseorang tu mana hendaklah dia meninggal perkataan tersebut. Lagi mana selagi mana dia tidak berkata-kata dengan perkara yang haram. Tak duk sembang kedai kopi apa. Orang tanya dolah tu kan ni? Dolah ni habis. Nyeng apa cakap pasal dia. Contohnya cakap pasal dolah gini. Dolah kalau tahu Allah rasa nak marah dah. Ada orang nama tu dah. Tapi bukan ada kena kata sini dah. Dah nak contohnya. Sini baik-baik belaka dah masalah tu. Dan lagi pula dia kata bahawasanya atau menyebut kejahatan orang lain. Ni lagi ya. Menyebut kejahatan orang lain mana? Dia ni jahat sungguh dah.
pakar dia ni. Nah, mana hak pakar be, hak pakar kita lah. Orang ni tak pakar. Warna rumah jadi dah, tak jadi. Harap hari. Dah nak suruh harap dia, nak suruh harap dia. Dah nak suruh tuju ke dia belah ke. Akulah baik, tak kau lain. Aku lah molek sekali, molek sekali. Dah, royak kau orang ni pun tak kena dah. Dah nak apa yang mai kau dia buat? Tak kena ya tu. Nah ni nama kau. Tak kena. Dah mana kena? Kita lah kena. Situ. Abang ni nak tijah dia. Situ nak. Tu. Mereka kata menyebut kejahatan orang lain. Kejahatan orang lain. Dan sebenarnya telingamu diciptakan mana? Habis tu. Maka jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah atau dengar perkara seumpamanya atau perkataan yang jahat atau perkataan yang sisir atau menyebut kejahatan orang lain. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengar Al-Quranul Karim. Tu Allah Ta'ala cipta kita telinga ni apa? Supaya mendengar ayat-ayat Al-Quran, supaya mendengar hadis-hadis Nabi. Dah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, ambil daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Batulah Allah Ta'ala Nabi suruh kita menghayati akan ayat, akan tadabbur Al-Quran. Al-Quran ni kita kena tadabbur, kena menghayati akan makna. Jangan termasuk pada kata Nabi SAW, ramai orang yang baca Al-Quran tetapi Quran hanya di bibir mulut sahaja. Dah. Baca belagu sekira lah. Nak belagu dia nak masyari, nak masyari mahizing dah. Dak mahir mukilli ada belaka dah. Mana kata semua lagu boleh buat belaka. Tapi mau berkasar nak dalam hati, dak boleh berkasar. Perangai lebih kurang je dengan orang kampung. Contohnya perangai sama lebih kurang je dah. Mana kata bukan nak kata apa dia nak gitulah soalan Nabi kata. Bukan sini dak ni orang belum tiba wei ni. Perangai gini ni. Yang marah pula kita. Contohnya lah Nabi kata ramai orang baca Quran tapi Quran ni hanya bibir mulut saja. Baca Quran, baca apa mulut. Macam bibir mulut. Tapi adalah kamu baca Quran kata Nabi serta menghayati akan makna-makna Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran tu banyak Allah Ta'ala cerita kisah-kisah Al-Quran. Dalam pula raya Khabar ni orang nak baca pula kisah Nabi Ibrahim kita dalam pengorbanan Nabi Ibrahim, kita kena menghayati. Barulah kita nak khabar tu berasa semangat. Dengar mana keadaan Nabi Ibrahim. Allah tengok keadaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni sanggup. Kerana semata-mata nak mengikut perintah Allah Ta'ala. Mana kata itu sejak kisah dia lah. Mata dalam Al-Quran ni banyak dari kisah dia. Dari segi ayat-ayat Al-Quran, dari segi apa panggil nasihat, dari segi perkara yang mau'izah, nasihat-nasihat, panggil hak benda taghrik, nak menggemarkan kita pada buat ibadat. Ada perkara yang menakutkan, banyak dalam Al-Quran. Mana kata dalam seharian hidup kita ni ada belaka dah dalam Al-Quran. Hatta daripada asal dulu, mula daripada kita beranak sampailah kita mati, semua ada belaka dalam Al-Quran antara kita. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh cari telinga ni apa? Iaitulah mendengar Al-Quranul Karim dan mendengar hadis Nabi. Kita mari duduk surah ni, dengar tak? Dengar ni hadis Nabi, ayat Al-Quran. Dan lagi pula dia kata Rasulullah dan hikmah-hikmah para alim ulama. Mana? Kadang kita kena baca juga mana kisah-kisah para alim ulama. Para perjuang dulu. Mana semangat pada diri kita. Tambah-tambah perjuangan orang Melayu lagu mana keadaan bagi supaya kita ni tahu siapa dia kita ni. Paling dengar pada kisah-kisah para ulama, para mana ambil orang-orang wali kisah lagu mana dia nak meningkatkan keimanan dia pada Allah Ta'ala, kisah-kisah dia. Kita kena dengar. Sebab terkadang benda tu memberi berkasar pada hati kau. Allah gini rasa sedap dengan orang ni. Dengar kisah dia pun kita rasa sedap dah. Kalau kita duduk tempat tu orang lagi mana jadi semangat. Hak lemah rasa ada putus asa dengan Tuhan. Bila cerita kisah-kisah orang yang mana Allah Ta'ala diuji, rasa semangat balik dah. Semua Allah Ta'ala cerita belaka dalam tu. Al-Quran. Dan juga hikmah-hikmah para ulama, para awliya. Hikmah panggil hikmah ni benda-benda hak baik lah. Panggil hikmatun. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengar ilmu. Mana? Pengetahuan. Mana ilmu pengetahuan? Ilmu agama lah.
sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal. Betul tak? Sehingga dengan ilmu itu, mana ilmu yang kita belajar tu, yang kita dengar tu, dapat mencapai kerajaan yang kekal. Dan ke bahasa Melayu kita guna dia. Betul tak? Tu. Kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga nanti. Mana kerajaan yang kekal? Lah, akhirat Islam. Untuk kekal. Hak kerajaan hak atas dunia ni kejap je 5 tahun kalah. Hak lain lah, awak. Jangan kata duk semua. Dah orang dipilih ke 5 tahun habis apa lain pula. Mana kata berubah-ubah. Mana kata ada pun kerajaan yang kekal apa dia? Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni di akhirat nanti. Sebab itulah kita guna telinga ni untuk mendengar ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau mendapat mencapai kerajaan mana? Mana kata dapat mencapai kerajaan yang kekal? Mana kata bila kita dengar ilmu tu dapat memberi manfaat kepada kita, dan kita guna ilmu tersebut untuk kita mengamalkan. Teramal supaya mana? Mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dekat diri kita dengan Allah Taala, maka di situlah kita akan dapat kerajaan yang ke mana? Di akhirat orang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin. Allah Taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam sembahyang ni khusyuk. Orang yang sembahyang ni dia sembahyang yang khusyuk. Orang yang li furujin hafizun, orang yang memelihara kemaluannya daripada perkara-perkara yang jahat. Mana kata orang yang berjaya ni, orang mukmin yang berjaya, mana kata bolehlah akan kerajaan yang kekal mana esok di akhirat lah. Yang ni iaitulah dia kata kerajaan yang kekal dan juga dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga nanti. Benda ni mana telinga bila terjaga dengar ayat-ayat Quran, dengar majlis-majlis ilmu, dapat manfaat kepada kita, kita akan dapatlah syurga abadi yang kekal, abadi yang tidak ada kesudahan. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu, mana kita tahu dah Tuhan jadi nikmat telinga kita ni untuk manfaat dunia dan akhirat. Mana dunia ni apa panggil seperti nak buat kerja dengan dunia. Orang tanya pelang rumah ni nak buat kan, tak ada dengar payah ke. Orang tanya pelang rumah ni baca A mana pula. Sudah lah pokok dah. Nak ayat nikmat telinga ni. Tapi kalau orang hilang pendengaran ni, panggil hilang satu nikmat, tapi ada kelebihan lain pula Tuhan bagi. Jangan kata Tuhan harus sayang kita, ada kelebihan pula. Tapi nak ayatnya kebesaran nikmat telinga ni, situ pula boleh tengok. Orang nak beli barang, ni beras ni berapa ya ni, dengar lah dia awak kabur ni. Padahal kuat dah. Bagi bawa jugalah kalau dia dengar ni mana berkaitan dengan keperluan dunia. Dan juga pelihara iaitulah dengan pada akhirat tadi, baca dengar Quran, dengar orang baca Quran ataupun dengar hadis-hadis Nabi. Apatah lagi kita baca Quran banyak pahala. Baca Quran ni mulut baca sudah pahala, mata tengok satu pahala, telinga pula dengar satu pahala. Lepas tu orang yang dak pandai Quran pergi belajar Quran pula pahala pula itu. Allah banyak jujuk pahala. Orang kata, Nabi kata orang yang dak pandai Quran bila dia belajar, dia dak pandai juga. Orang kita tak ada jalan sampai hati lah, putus asa lah. Walaupun dak pandai pun boleh pahala sebab dia usaha nak belajar. Dan lagi pula dia kata bahawasanya apabila engkau menyalahguna nikmat pendengaran seperti yang engkau mendengarkan maksiat. Mana hak nikmat tadilah, tiba-tiba guna nikmat itu seperti engkau mendengar maksiat, dengar benda-benda maksiat. Dengar lagu black metal, tu nak. Dengar lagu punk, ikutlah benda maksiat. Dengar mana? Dengar suara orang perempuan, dengar guana bukan bini kita, dengar kan. Mana kata kalau naik masuk syahwat mendengar molek, panggil dosa jugalah. Tengok dengar Allah. Lari jadi naik peluang Dan maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Seolah-olah
orang yang dengan maksiat ni kata Imam Syafi'i, mana salah dia mengkhianati diri sendiri. Apa panggil menzalimi diri sendiri, itu panggil zalim. Zalim diri sendiri mana? Yang ni dia menggunakan akan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia bukan pada tempat yang disuruh oleh Allah. Maka bermakna kau mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Mana? Keuntungan akhirat. Alat ni patutnya alat pendengaran telinga ni kita guna untuk mencari keuntungan akhirat. Mana? Seperti dengar kuliah-kuliah majlis ilmu, seperti dengar orang ceramah, ataupun seperti dengar mana memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir majlis maulidin Nabi, dalam tu tak ada cakap ngarup, tak ada cakap kata sini pergi peluk orang puang ni gedak gini, tak ada lah. Yang mana puji Nabi, lagu mana sifat kelakuan Nabi, lagu mana perangai Nabi, lagu mana kisah hidup Nabi ni, lagu mana Nabi bersama dengan isteri-isteri, semua dia puji Nabi dah. Pas puji Nabi salah dia. Apa yang Nabi kita, sedangkan Nabi kata ana sayyidu min waladi Adam, aku ni penghulu bagi Nabi Adam. Bila sayyidu penghulu, ketua besar. Bila ketua besar, maka patutlah kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kalau buat benda, buat hari jadi kita orang dah buat Allah. Dah buat Allah gamak. Dah mak dah ingat buat majlis hari raya. Jadi nak jadi itu dah. Marah lalu. Tiba-tiba hak Nabi lagi dah. Apa yang tanda ingatan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu bid'ah Nabi tak buat, tapi bid'atun hasanah. Bid'ah boleh tu. Nabi pun tak ada larang. Dia kata jangan kamu menyambut maulid ni, tak ada boleh. Ada Nabi larang. Mana tanda kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dan itulah. Dan katanya terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu, maka inilah dinamakan rugi yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Kan katanya, dan jangan engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja. Situlah wallahu alam. Tu di situlah. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata. InsyaAllah kita sambung minggu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khabaratih hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.